Baik, macam mana kita membina IPO kepada carta alir? Tadi IPO yang wujud dalam atur cara ya. Okey. Ini sebenarnya mula ni dia tak masuk lagi dalam IPO, baru diikuti dengan I. I adalah input, simbol dia adalah seperti ini, rhombus ke apa nama dia ni ya. Okey, kemudian proses. Ini proses yang mudah. Segi empat ini ada satu diagram kepada proses. Kemudian output. Output dan input dia menggunakan diagram yang sama ya. Baik. Selalu cikgu ingatkan apabila kita melukis carta alir, pastikan kita gunakan pembaris ya. Sebab dia adalah berjenis convention. Convention ni maksudnya kita kena patuh kepada macam mana cara I dia buat. Garisannya oleh kerana lurus dan tajam sudutnya, jadi kita kena hasilkan dia dengan pembaris lah. Jadi nanti apabila menghadapi ujian ataupun peperiksaan, pastikan semua orang ada pembaris lah untuk membina carta ya. Dan diakhiri dengan tamat lah ya. Okay. Ini untuk yang tadi, lebih kurang begini. Kemudian di dalam dia ni kita nyatakan pernyataan dia, iaitu proses. Biasanya kita ambil daripada pseudocode ataupun kita boleh ambil juga daripada carta alir itu, tapi kita mudahkan ataupun kita ringkaskan ya. Nanti kita akan tengok contoh. Baik. Ini adalah yang berjujukan. Maksudnya dia berjalan terus sahaja. Okey. Kalau dia terlalu panjang, sebenarnya yang jalan terus ni kita boleh ke tepi, kemudian masuk balik dan ke dalam. Yang penting arah aliran ni adalah straight, lurus ya. Baik. Cikgu ingatkan, mungkin ketika cikgu menghasilkan ini ada garisan yang tidak bersentuh ya. Dalam dia punya konsep dia, convention dia, setiap diagram, aliran ni mesti bermula daripada diagram yang awal dan menyentuh diagram yang berikutnya. Okey, kita semak ada tak garisan yang tidak bersentuh. Jika nanti kamu jumpa ada garisan cikgu tak bersentuh, kamu kena, sepatutnya dia bersentuh ya. Sebab dalam PowerPoint ni kadang dia lari-lari nanti. Patutnya aliran dia mesti ada arah aliran dan dia menyentuh diagram yang seterusnya. Okay, ya? Jadi kamu ingat, jika kamu gagal melukis seperti ini, konvensinya, mungkin dalam peperiksaan, akibatnya ialah markah ditolak lah. Jadi, kita ikut betul-betul dia punya convention, ada simbol yang kita garis dengan menggunakan alat yang betul, pembaris, kemudian arah aliran wujud dan ia menyentuh diagram awal dan diagram yang berikutnya. Ini adalah contoh output daripada coding tadi tu, iaitu kita suruh paparkan pemulihan ubah pertama, akan keluar string iaitu science. Yang kita operasikan tadi 111 tambah dengan 333 dia akan jadi 444 ya. Okey, ini contoh sahajalah. Baik. Ini yang seterusnya, di mana di dalam proses ni kita lihat dia bukan lagi berjujukan tetapi dia sudah ada pilihan ya, iaitu pilihan if dan else. Ini cikgu buat dua pilihan dahulu yang mudah lah ya. Baik. Apabila kita jumpa, kita akan kesan dahulu yang mana I, yang mana P, yang mana O. Baik, setiap kali kita jumpa skrip ataupun atur cara, kamu kesan dahulu yang mana I, yang mana P, yang mana O. Untuk mengesan I, kita lihat ada tak nilai umpuk di situ, iaitu tanda 1 sama dengan ni. Maksudnya X ni diberi nilai sebagai 2, manakala Y ni diberi nilai sebagai 3. Jika simbol di tengah ni, operator ni, 2 tanda sama, itu baru bermaksud sama, bukan umpuk ya. Kalau dia cuma ada 1 tanda sama seperti ini maksudnya umpuk. Umpuk ni maksudnya kita berikan nilai ni kepada dia. Oleh kerana dia ni pemboleh ubah, dia boleh menerima nilai yang lain. Maksudnya di masa yang lain, nilainya tidak semestinya 2, berubah-ubah. So dia adalah var. Kalau sepanjang masa nilainya tetap 2, tidak pernah berubah, itu adalah constant. Tetapi kita tak jumpa lagi constant untuk hari ini. So semua nilai hari ini adalah pemboleh ubah. Bebas, kamu boleh beri apa-apa sahaja nombor. Okey. Di dalam proses ini, kalau kamu betul-betul lihat, jika nilai X lebih kecil daripada nilai Y, X ini kita terus tukar sebagai 2, Y ini sebagai 3. Adakah 2 lebih kecil daripada 3? Ya. Jika ya, dia akan gunakan paparan yang berada pada if. Jika sebaliknya, dia akan gunakan paparan ataupun output yang berada pada
Y. Ini yang akan dihasilkan oleh output. Semua proses ini walaupun ringkas tapi dia boleh menghasilkan dua output. Ingat ya, kalau dua output, biasa syarat ada satu je. Yang dalam kurungan adalah syarat. Jika kita ada satu lagi pilihan, yang ini else if dan yang ketiga else, di sini kita letak syarat baru. Ini syarat yang pertama, kita letak syarat yang kedua. Jika ada dua syarat nanti, output dia ada tiga kemungkinan ya. Sekarang kita ada dua kemungkinan sahaja, jadi kita ada satu syarat. Okey, baik. Jika begini, kita dah tahu macam mana, jadi kita ubah IPO ni menjadi carta alih. Okey, sama seperti tadi, yang input ni simbolnya begitu. Di dalam proses, oleh kerana proses ada pilihan, bila ada pilihan kita letak diamond ini ya. Diamond ni mewakili pilihan. Ulangan pun jika ada syarat kita gunakan diamond ya. Diamond ni ada syarat kan. Okey. So prosesnya di sini tetapi dia ada dua pilihan. Maksudnya output nanti akan ada dua, sama ada if ataupun else. Okey, jadi salah satu ini akan menjadi output. Dia tidak boleh menjadi dua-dua ya, salah satu ya. Sebab dia pilihan, pilih salah satu saja dan barulah tamat. Ini adalah nampak mudah ya. Okey. Seterusnya, okey, ini contoh output dia. Nilai X terkecil sebab memang 2 lebih kecil daripada 3. Bila kita tukar 2 itu mungkin menjadi 20. 20 lebih kecil daripada 3 itu adalah palsu. Jadi kita akan gunakan output yang kedua, iaitu dia akan kata Y yang terkecil. Macam tu ya. Kita kena boleh main dia punya keberangkalian tu ya. Okey, ini adalah contoh untuk ulangan pula. Okey, kalau kita lihat dekat situ, dekat output tu kita cuma isytihar sahaja, iaitu bil dan juga paparkan ya. Baik. Tetapi kita akan gunakan ulangan for. Sebab dalam ulangan for, bilangan yang sama dengan kosong tu diisytiharkan di dalam for ya. Sebenarnya bilangan perpuluhan kosong itu dia adalah kepunyaan input ya. Kalau kita rujuk betul-betul, dia sebenarnya ada kepunyaan input. Tapi oleh kerana struktur membina ulangan for, dia begitu, jadi kita umpuk dia kemudian. Tapi kita faham itu sebenarnya adalah input ya. Baik, bila bilangan kurang daripada 5 tambah 1. Okey, tambah 1 ni kita boleh tulis bilangan campur-campur ataupun bilangan sama dengan bilangan tambah 1. Boleh juga ya. Bila syarat ini tepat, selagi syarat ini betul, paparkan ini ya. Paparkan ulangan ke. Bilangan ni kita ambil bilangan yang keberapa. Oleh kerana yang pertama ni bilangan kosong, kita akan paparkan kosong di situ. Jadi ulangan ke kosong. Bila kita tambah 1, yang seterusnya nanti ke 1, ke 2, ke 3 sampailah dia punya syarat ni palsu ya. Maksudnya nilainya boleh sampai 4 sebab ini kecil daripada 5. Bila 5 sudah sama dengan 5 ya. Jadi dia akan berulang sebanyak 4 kali dan dia akan paparkan 4 output. Okey. Baik, ini arahan selang saja. Di dalam Java, jika kita nak tambah pemboleh ubah bersama dengan string, kita letak simbol tambah. Begitu juga pemboleh ubah, kita nak tambah dengan string, kita tambah dengan simbol tambah. Okay. Tetapi kalau kamu lihat di dalam video ataupun di dalam laman web, mereka kadang-kadang gunakan tanda koma. Boleh juga ya. Okey, biasanya kalau yang baru dalam jika mereka gunakan var tu sebagai let, kadang-kadang mereka gunakan koma. Boleh juga ya, kamu boleh cuba nanti ya. Okey, kita kenal pasti yang mana proses dan yang mana output. Oleh kerana di sini akan berlakunya loop. Okey, jadi nanti di dalam kita punya kawasan proses, kita akan loop dia seperti ini. Okey, selagi dia benar, dia akan pusing dalam kawasan ini. Ya, dia akan pusing di sini. Seberapa banyak dia pusing bergantung kepada syarat. Syarat tu juga kita kenali sebagai gelong. Gelong. Oleh kerana tadi dia kata lebih kecil daripada 5. Maksudnya kalau dia bermula dengan kosong, dia akan kata kosong, 1, 2, 3, 4. Sebab 5 tak boleh ya. Dia sampai 4 saja. Kalau dia bermula dengan 1, 1, 2, 3, 4. Dia boleh bermula dengan berapa pun, tak kisah ya. Tadi kita isytihar, dia bermula daripada kosong kan.
Okey. Tuan, Ya. yang dekat coding tadi tu, BR tu apa tuan? Selang. Oh, selang. BR tu sebenarnya itu elemen HTML. Jadi kalau kita nak tambahkan, kita boleh ubah dengan string, kita gunakan simbol tambah. Kalau kita nak tambah dengan elemen HTML pun kita gunakan tanda tambah. Elemen HTML biasanya contoh dia adalah P untuk paragraf, ingat lagi ya. B untuk bold, U underline, I italic, BR adalah selang. Ya. Kalau garisan, apa? Ingat lagi garisan. Kamu rujuklah balik. Saya rasa boleh tengok dekat W3 School. Kalau kamu dulu ada belajar masa tingkatan 1, 2, 3, tengok balik nota macam mana nak buat vertical line ya. VR sebenarnya ya. Okey, baik. Biasanya jika ada benar, ada palsu ya. Ada palsu. Daripada palsu ni kita akan keluarkan dia punya output, sebab bila kita buat loop ni biasanya akan ada memori sementara. Dia akan simpan berapa banyak dia loop, nanti baru dia akan paparkan macam ni ya. So berakhir dengan tamat lah. Ini nampak macam mudah, tapi nanti bila kamu jumpa dengan bubble sort, selection sort, binary search, dia akan jadi rencam di sini ya. Tetapi daripada yang mudah ni, kamu fahamkan dulu supaya nanti bila kita ubah coding yang susah tu, kita tahu macam mana nak susun, apakah diagram-diagram yang akan digunakan. Ingat ya, dia tidak semestinya sama dia punya view, sebab kita boleh pusing ni tidak sama dengan orang lain. Mungkin benar cikgu sebelah kiri, mungkin kamu buat nanti benar kamu sebelah kanan. Palsu cikgu sekarang ni sebelah kiri kan, palsu kamu mungkin sebelah bawah. Ya. Jadi setiap orang akan menghasilkan diagram yang berbeza-beza ikut macam mana kamu susun. Ya. Bila kamu faham dia susun macam mana pun kamu boleh buat. Kamu jangan hafalkan yang berada di dalam buku, sebab itu cara buku susun. Ya. Nanti bila keluar codingnya berubah sedikit, kamu dah pening dah. So kamu boleh faham betul-betul macam mana IPO ini. Jadi dia pusing macam mana pun, kedudukannya berbeza macam mana pun, aliran tu kamu tetap faham ya. Okey, so kita teruskan. Ada soalan lagi tak? Ini contoh dia tadi ya. Bila dia bermula dengan kosong, itu sebab dia akan selang ke bawah. Ada BR sebenarnya di sini. Elemen HTML dia tidak dipaparkan. Itu arahan untuk selang ya. So lepas kosong dia akan selang, lepas 1 dia akan selang, lepas 2 dia akan selang, lepas 3 dia akan selang, kemudian 4, dan yang kelima tu dia tak masuk sebab dah palsu, dia akan keluar. Okey, baik. Kalau cikgu tidak masukkan perkataan BR tadi, ulang kosong dia akan sambung, ulang 1 dia akan berada dalam satu baris yang panjang macam tu. Jadi tidak cantik lah di cara paparan dia, output dia tidak menarik ataupun tidak betul lah, ada berlaku situ dia tak berselang ya. So cikgu tambah BR tu adalah elemen HTML. Okey, baik. Okey. Nanti kita akan selalu jumpa di dalam proses ni dia ada for, kemudian ada if, ada for, macam-macam ya. Kalau kamu lihat coding untuk binary sort, apa lagi nanti? Bubble sort, binary search ya, selection sort. Kamu tengok dia bukan ada satu for dia ada 2, kemudian ada if lagi dan sebagainya kan. Okey, kita lihat contoh yang begini ya. Okey. Jika kita lihat betul-betul, kita tahu yang atas ni adalah input. Maksudnya nanti dia punya diagram dia adalah rhombus segi 4 yang sengit tu kan. Kemudian keseluruhan ini adalah proses, tetapi proses ini dia bukan ada satu segi 4 ya. Dia mungkin ada beberapa diamond. Kita lihat di sini ada satu diamond, 4. Bila ada 4 nanti ada benar ada palsu untuk dia kan. Kemudian ada satu 4 lagi. Kamu lihat cikgu warnakan beza-beza ya. Ini purple, ini brown, ini biru. So ini satu diagram, ini satu diagram, ini satu diagram. Kemudian ada lagi proses. Ini mungkin segi 4 ya. Yang warna hijau ni segi 4. Okey, kemudian output. Ini rhombus. Jadi rhombus
diamond, segi empat, rhombus. Macam itulah. Jadi kita fahamkan, mungkin kamu tak tahu apa sebenarnya yang berlaku, tapi bila lihat tu kamu tahu, oh macam mana dia punya diagram dia nanti dalam carta alih. Jadi yang inilah yang kita susun menjadi carta alih dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi bila jadi carta alih, jangan lupa adanya mula ellipse ni ataupun bujur ni, ada aliran dia. Baru masukkan yang pertama tadi yang input. Okey, kemudian yang for. Jangan lupa lah buat dia punya aliran. Okey. Kemudian bila ada for, dia ada benar, ada palsu kan. Ada for yang kedua, yang biru pula. Apa nak tulis kat dalam ni? Itu apa dia punya Syarat dia kan? Betul. Apa syarat ni kita tulis nanti kat dalam tu. Tapi untuk yang contoh ni, ya. Okey. Cikgu teruskan. Baik. Mungkin yang 3 ni kita tunjukkan dekat mana palsu dia. Okey. Kemudian dekat mana benar dia. Bila benar ada pula proses. Sebenarnya kita boleh aturkan ke bawah. Tapi sebab cikgu punya ruangan ni panjang ke tepi, cikgu susun ke tepi. Kamu boleh susun ke bawah dan sebagainya. Kan cikgu dah pesan tadi, dah bagi tahu tadi, susunan ni berbeza bagi orang. Setiap orang berbeza cara mereka susun. Yang penting aliran itu betul ya. Baik. Kemudian dia masuk semula kat situ, kita uji lagi sekali dan sebagainya. Okey, jika dia palsu, dia akan jadi paparan. Yang kelima, baru dia jadi tamat. Okey, so selain daripada mula dan tamat, kita ada 5 diagram, iaitu menunjukkan sama ada dia tu input, dia tu for, proses dan juga output. Ini nampak macam mudah lagi ya. Nanti kita akan jumpa yang lebih susah lagi. Okey. Tadi tak tanya apa ya? Tuan, Ya. maksudnya kalau macam dari 2 tu dia dah benar, dia akan proceed ke 3. Lepas tu, 3 tu dia benar lagi, dia akan proceed ke 4. So dia akan berulang lah. Dia berulang dekat mana? Kamu nampak kat sini? Dari Dia berulang. Kalau palsu, dia masih ulang dekat sini. Betul tak? Betul kan? Dia benar. Dia berulang apabila syarat benar. Bila syarat kedua masih lagi benar, dia akan ulang. Begitu juga dengan 3. Apabila syarat 3 masih benar, dia akan ulang. Bila syarat ketiga dah palsu, dia akan keluar. Dia akan sembak dekat syarat yang kedua. Syarat yang keluar ni dekat kedua ni benar ke palsu? Kalau palsu juga, so dia keluar terus. Begitu juga yang kedua ni. Yang kedua ni benar, tetapi dekat 3 dah tak boleh, dia terus keluar nanti. So ini dia akan jadi, ini kira macam bersarang kita panggil ya, nested. Maksudnya dia akan ulang dalam syarat 2. Kalau syarat 2 betul, dia akan ulang dalam syarat 3. Jadi bila dia paparkan, syarat 2 dan syarat 3 tu dia akan combine. Okey, contoh, kita lihat paparan dia. Paparan dia akan jadi macam ni. A itu tadi antara 0 hingga 5 kan, lebih kecil daripada 5. Jadi 0 sampai 4 lah yang akan dipaparkan. J tadi lebih kecil daripada 2. Jadi yang dipaparkan hanya 0 dan 1. Bila dicampurkan, benar I, benar J. Benar I, benar J. Lepas tu yang kedua tu, I benar tapi J palsu dia keluar. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau I1 benar, J0 benar, I1 benar, J1 benar. Tiba-tiba J2 palsu, jadi dia keluar. Jadi bila dia ulang-ulang-ulang, dapat sebanyak inilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 paparan. Ini kita panggil nested ataupun bersarang. Okey, boleh? Tuan, Ya. kalau nak tulis carta alih tu, kalau tulis syarat, lagi bagus tulis simbol ke perkataan? Sebab kalau kita bina carta alih, simbol tu yang menunjukkan dia sebagai carta alih. Tetapi jangan lupa di dalam simbol tu kita akan tulislah dia punya parameter dia. Nanti cikgu tunjuk pula macam mana tulis parameter dia. Tadi cikgu baru tunjuk macam mana nak tulis simbol dia. Kalau kita gunakan perkataan sahaja yang tidak ada diagram itu adalah pseudocode.
Tetapi dalam kita punya DSKP, dalam peperiksaan nanti, dia suruh kita ubah daripada atur cara kepada carta alih. Dalam kita punya sukatan pelajaran, pentaksiran nanti, dia tak akan suruh kita tulis sudokod untuk yang tingkatan 5. Sebab dalam DSKP dia kata menukar atur cara mudah menjadi carta alih. So kamu jangan risau, sudokod tu dia tak soal nanti. Untuk yang tingkatan 5 yang tingkatan 4 cikgu tak campurkan. Yang tingkatan 4 mungkin ada buat carta alih dan juga pseudocode. Tapi di dalam tingkatan 5 ini kalau kamu jumpa JavaScript, dia cuma suruh kamu tukar menjadi carta alih. Di tingkatan 4 dulu, ingat tak kamu ada belajar Java kan? Java tu dia boleh tukar menjadi carta alih dan juga pseudocode. Tuan. Jadi kamu ingat, bila coding dalam peperiksaan kamu jumpa adalah Java, dia boleh tanya kamu sama ada suruh buat carta alih ataupun pseudocode. Tetapi jika JavaScript dalam tingkatan 5, kita ada satu je yang dia boleh tanya kita, dia suruh soal ataupun dia suruh kita jawab, iaitu daripada atur cara menjadi carta alih. So kamu jangan risau macam mana nak buat pseudocode. Okey, cikgu teruskan.